Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripadanya dapat kita bertemu lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah tuan-tuan, malam ini kita sambung lagi kepada sumber hukum dalam mazhab Imam Syafi'i. Sumber hukum ini memainkan peranan penting dalam menentukan hukum. Daripada mana mazhab Syafi'i ini ambil hukum dia. Dan kita telah sebut dua sumber utama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Quran itu kalamullah yang diturunkan ke atas baginda Nabi SAW melalui perantaraan Jibril, bermula daripada suratul Fatihah hingga ke surah An-Nas, dan menjadi ibadah membacanya. Ini ta'rifan bagi Al-Quran. Tiada khilaf di kalangan umat Islam dalam menerima Al-Quran sebagai sumber hukum dan rujukan. Mana-mana umat Islam yang menolak Al-Quranul Karim, makna jatuh kufur lah. Kufur terus. Dan Al-Quran itu mukjizat Nabi SAW yang terbesar, yang paling agung, yang kekal sampai hari kiamat. Kemudian sumber yang kedua, kita kata sunnah. Sunnah itu apa yang datangnya daripada Nabi SAW dalam bentuk perbuatan, ucapan maupun takrir. Takrir ni maknanya apa-apa yang Nabi iakan, yang Nabi sahkan daripada orang lain buat. Takrir. Jadi Nabi, kita kata macam beri endorsement, pengesahan, kan? Nabi kata ini okey, ataupun Nabi senyap, Nabi tak kata salah, itu takrir. Dia boleh jadi verbal, dia boleh jadi non verbal. Okey, jadi sebab apa? Sebab Nabi ni sumber hukum. Antara sifat wajib bagi Nabi adalah tabligh. Kita tahu sifat wajib bagi Nabi: siddiq, amanah, tabligh, fatona. Ini 4 sifat wajib bagi Nabi: siddiq, amanah, tabligh, fatona. Tabligh ni menyampaikan. Nabi tak boleh senyap. Dalam bab hukum, Nabi tak boleh nak jaga hati lah, nanti mengajuk pula sahabat ni. Tak payahlah. Kita tak apa boleh. Kita kadang nak tegur orang, nak tegur orang di masa muka pula orang kita pun malas kan. Kan? Tapi Nabi tak boleh. Nabi takkan ada, kata orang Indonesia, basa-basi lah. Tak ada basa-basi, tak ada dalam bab hukum hakam ni. Salah, Nabi tegur terus. Jadi sesuatu endorsement daripada Nabi itu, walaupun Nabi senyap, maknanya benda tu boleh. Dia jadi hukum benda tu harus. Sebab Nabi tak tegur, Nabi tak kata benda tu salah. Jadi itu kedudukan sunnah Nabi SAW. Sebab ni yang saya sebut dengan tuan-tuan bulan kuliah lepas, bahawa sunnah ini sangat luas. Hadis ni sangat banyak, ratusan ribu hadis. Ribu-ribu hadis ni. Dan maknanya ulama-ulama mazhab ini, mereka telah saring hadis-hadis untuk dijadikan sumber hukum. Daripada hadis, kefahaman mereka terhadap Al-Quran
dan kefahaman mereka kepada hadis itulah yang membentuk mazhab. Kalau orang kata datang ini mazhab tu daripada mana? Hasil kefahaman ulama-ulama mujtahid, hasil kefahaman mereka daripada Al-Quran dan Sunnah. Okay? Maka terbentuklah dia mazhab. Dan apabila mazhab tadi dibukukan, direkodkan dan disebarkan oleh anak-anak murid, maka mazhab tadi berkembang, dia luas, sehingga dia menjadi satu, mana kita kata satu sekolah lah, school of thought. Jadi school of thought, jadi kita satu bentuk satu sistem, sistem yang mengawal orang Islam dalam hal ehwal kehidupan dia. Jadi diikut mazhab ini, kita ikut mazhab ni, kita ikut aliran ini, cara ni, pendekatan ini. Dan mazhab ini ada dalam ilmu-ilmu lain pun ada. Contoh perubatan. Kalau perubatan ni, kita ada perubatan apa? Kan? Kita ada apa? Alopati. Alopati ni perubatan moden ni lah, kan? Jadi makan ubat doktor semua ni panggil alopati, kan? Tujuannya apa? Nak sembuhkan orang. Sakit apa? Darah tinggi, ambil ubat ni, segenggam makan. Kencing manis, ni ambil ubat ni, segenggam makan. Okay? Semua ubat ada juga tujuannya sama. Apa dia? Nak menyembuhkan, tapi kaedah lain. Ada homeopati. Yang ni tak guna ubat-ubat doktor ni, dia ada dia punya aliran mazhab dia sendiri. Tapi objektif dia tetap sama. Apa dia? Untuk menyembuhkan orang sakit. Padahal kita ada apa lagi? Kita ada lagi perubatan tradisional, kan? Tradisional pula banyak pula macam-macam, kan? Kita ada tradisional Melayu, kan? Kemudian kita ada Cina pula, sensei pula, kan? Pakai herba-herba apa semua, kan? Melayu pun herba-herba jugalah, kan? Kemudian ada pula India pula, apa? Ayurvedik. Tapi tujuannya apa? Semuanya sama, kan? Nak sembuhkan manusia. Okey, teknik. Ini contohlah, kita nak bagi faham lah mazhab tu apa, kan? Sebab objektifnya sama, nak sembuhkan manusia. Jadi mazhab ni kita kata kalau dalam fiqh ni apa? Tujuannya apa? Nak berbudiah kepada Allah. Kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Cuma pendekatannya, maksudnya cara dan kaifiat tu berbeza sikit lah, tak banyak pun. Solat kita banyak sama daripada yang tak sama. Solat tetap kena menghadap kiblat, tetap kena suci daripada hadas. Tak ada mazhab kata tak payah suci pada hadas pun kau boleh sembahyang. Tetap kena tutup aurat. Tak ada mazhab kata kau tak pakai seluar pendek pun kau boleh sembahyang. Tak ada, kan? Maknanya kita banyak yang sama. Sikit-sikit dia ada beza-beza pun, kan? Kita tengok tu saudara-saudara kita pada Bangladesh tu sembahyang sini elok je. Tak ada pun dia lepas sembahyang dengan imam, kan? Dia pergi sembahyang, buat balik semula ke, hari subuh-subuh dia sembahyang, kan? Imam kita kunut, dia tak kunut, dia letak je tangan begitu, kan? Sebab apa? Dia dah faham kedudukan mazhab ni. Maknanya orang amalkan mengikut mazhab. Dan ulama kata sembahyang, kan, di belakang imam apa-apa mazhab pun sah. Sembahyang di belakang mana-mana imam pun semuanya sah. Kita pergi Masjidil Haram buat haji umrah, sembahyang subuh kat sana, imam tu tak baca kunut pun, kan? Tapi ada juga jemaah lepas habis sembahyang dengan imam tu, dia sembahyang sekali lagi subuh. Ada. Sebab apa dia kata? Rasa macam tak sembahyang subuh hari ni sebab tak kunut. Tapi kita faham, kadang-kadang imam Masjidil Haram tu ada yang kadang-kadang dia berdiri tu lama sikit, tidak dia lama sikit. Kalau orang yang mengaji fiqah lah, kalau kita pergi kosong je, hanya pergi khusus umrah, cara nak buat umrah, yang kita tak faham selok-belok fiqah ni, kadang kita tak faham. Kadang-kadang imam tu dia tidak lama sikit. Sami Allahu liman hamidah. Sebab apa? Dia nak bagi peluang orang yang mazhab lain ni baca kunut. Yang faham-faham lah, yang reti-reti dah dia akan baca lah kunut, kan? Sebab kunut ni ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang apa?
kunut dia kata. Yang pendek kunut. Salah tu kan. Kan? Doa kunut ni kita boleh baca apa saja doa pun boleh sebenarnya. Cuma yang ikut sunnahnya yang Nabi ajar tu, itulah Allahumma hadina fi man hadait. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Kan afdalnya yang itulah. Kan? Tapi kalau kita baca tu, katalah kita baru habis baca dua baris je. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Imam pun sujud. Okeylah, dapatlah kunut kita. Doa pendek tu kunutlah tu. Bukan mesti kena sampai habis. Sebab tu kadang imam tu dia berdiri lama sikit, dia nak bagi peluang orang kunut dekat belakang. Yang mana mazhab-mazhab kena baca kunut tu, dia berdiri lama sekejap. Lepas dia iktidal. Jadi kita yang kalau faham, kita akan buatlah. Sebab tu kita kata ilmu tu penting. Ilmu tu penting supaya kita tak salah dalam memahami amalan beribadah. Okay? Sebab tu saya kata memang ada jemaah. Kita sampailah cerita-cerita orang pergi Mekah ni kata kan. Dia kata ada jemaah ni kan, lepas habis sembahyang subuh Masjid Haram, dia sembahyang sekali lagi subuh. Sebab dia kata tak puas lah sembahyang sebab tak kunut. Yalah betul lah, dia dah berpuluh-puluh tahun sembahyang kat Malaysia ni kan. Setiap subuh kunut kan. Tiba-tiba pergi Mekah, imam tak kunut. Dia rasa tak puas. Dia pun sembahyang sekali lagi. Tak betul lah tu kan. Maknanya ada benda yang dia tak faham. Sedangkan ulama telah menyatakan kan. Okay, hampir kita kata sepakatlah ulama menerima amalan semua 4 mazhab ni sah. Sembahyang di atas, di belakang mana-mana imam mazhab pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, kita pergi pada sumber yang berikutnya apa? Yang ketiga iaitu sumber hukum ijma'. Ijma' ni apa? Okey, ijma' ni adalah apa yang diijma'kan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Yang berlaku khilaf, tidak keluar daripada kata-kata mereka kepada yang selainnya. Maknanya Imam Syafi'i dia ambil ijma' sahabat. Dan ijma' sahabat ni adalah ijma' yang paling tinggi darjatnya, level dia. Ijma' sahabat. Ijma' yang paling tinggi. Dia punya level dia. Jadi contoh perkara yang diijma'kan sahabat ni apa dia? Memerangi golongan yang murtad. Memerangi golongan murtad ni diijma'kan oleh sahabat. Walaupun mereka awal ada khilaf. Kan Sayyidina Umar tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kan, apakah kamu nak membunuh orang yang mengucap 2 kalimah syahadah? Kan. Maka Sayyidina Abu Bakar bacakan hadis Nabi. Kan? Dan dengan penerangan daripada Sayyidina Abu Bakar tu, maka Sayyidina Umar ni yakinlah, maknanya Abu Bakar ni tak silap. Berlaku ijma' sahabat memerangi golongan yang murtad. Sebab mereka enggan membayar zakat. Okay, sebab apa? Ialah kita fahamlah. Ini apa kita kata? Ialah bila negara Islam dah semakin luas geografinya dan pendakwah tu kurang. Pendakwah tu kurang. Dakwah tu tak sampai. Dakwah tu maknanya orang mengucap syahadah aje. Kan? Sebab kan bila berlaku pembukaan kota Mekah, ramai orang masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu nampak orang masuk kepada agama Allah berbondong-bondong, ramai orang masuk Islam. Kan? Okey. Tapi pendakwah tak cukup nak dihantar ke kawasan-kawasan pedalaman ni, ke setiap kabilah-kabilah ni. Sebab tu bila Nabi wafat, meninggal, ada kabilah-kabilah yang Islamnya belum kuat, dakwah belum ada lagi pendakwah yang full time dengan mereka, nak ajar tentang Islam, ajar tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam pada mereka. Akhirnya muncul golongan-golongan yang nak menyelewengkan kefahaman mereka. Mereka kata ini Muhammad dah wafat, Rasulullah dah wafat, dah meninggal, kita tak bayar zakat lagi. Sebab hanya perlu bayar masa Nabi hidup je. Dia rasa macam wang tu adalah, zakat tu macam, dia ingat macam wang pelindungan lah.
Sebab apa? Dia tak faham. Mana rukun Islam pun tak faham. Sebab apa? Pendidikan tu tak berlaku. Pendidikan tu tak berlaku. Tapi bila mereka ni diajak berunding, ajak bincang, tak mau pula. Itu yang terpaksa ambil keputusan perang. Perang lah, sebab kita nak ajak bincang. Mana yang tak fahamnya? Kenapa kamu tak nak bayar? Mainlah kita nak jelaskan. Tapi mereka tetap membuat keputusan tak nak bayar, maka perang lah. Sebab mereka dianggap menolak satu rukun. Dan ini kita kata salah satunya juga memerangi golongan yang murtad. Murtad. Jadi murtad zaman Abu Bakar yang diperangi itu adalah murtad yang berlaku secara beramai-ramai. Ulama khilaf tuan-tuan tentang murtad ni. Khilaf pandangan. Apakah orang yang murtad ni boleh dijatuhkan hukuman rejam? Rejam boleh tak rejam dia? Kan? Maksudnya dalam meletakkan murtad, ridah itu sebagai salah satu daripada hukuman hudud. Ulama khilaf pandangan, berbeza pandangan. Kan? Okey, kalau sebahagian mengatakan bahawa yang boleh jatuh hukuman rejam itu adalah kalau mereka ni ramai-ramai sehingga menjejaskan masyarakat Islam. Ramai-ramai lah, maksudnya macam zaman Abu Bakar. Beramai-ramai keluar Islam, maka ini akan menjejaskan masyarakat Islam. Yang ini perlu diperangi. Tapi kalau seorang-seorang dia keluar Islam, boleh tak perang? Boleh tak diperangi? Maka yang ini khilaf. Ada khilaf. Ada kata boleh, maksudnya bukan perang, maksudnya boleh tak dihukuman rejam, hudud. Boleh tak? Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Itu ada pandangan fuqaha, berbeza pandangan kat situ kan. Jadi Imam Syafi'i ambil ijma' ni sebagai sumber hukum. Jadi Quran, sunnah, ijma'. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Iaitu apa? Mengaitkan satu perkara yang tidak dinyatakan hukumnya dengan perkara lain yang dinaskan hukumnya kerana ada persamaan, iaitu sebab illah suatu hukum pada kedua-duanya. Qiyas ni sumber hukum dalam mazhab kita yang keempat. Sumber yang keempat, qiyas. Okey, kita membuat analogi, perbandingan di antara hukum yang telah dinyatakan dengan hukum yang tidak dinyatakan kerana persamaan illah. Illah ni apa? Illah ni kalau kita nak faham, pencetus atau penyebab kepada hukum. Dia tak sama macam sebab, tapi mirip-mirip lah. Bahasa istilah yang tepat tu adalah illah. Dalam Islam Melayu pun tak ada. Kalau nak terjemahan yang hampir pun adalah, kita boleh kata dia sebab kepada hukum. Kerana dia ada lah, hukum tu ada. Kalau dia tak ada, hukum tu tak ada. Tentu ulama sebut, dia kata al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar. Hukum itu berlingkar, mana berputar di sekeliling illah. Kalau ada illah, ada hukum. Tak ada illah, tak ada hukum. Ni illah. Contoh nak faham illah apa? Apakah illah pengharaman arak? Arak kita tahu haram. Apa illah dia? Illahnya sebab memabukkan. Itu illah, nak faham. Illah sebab apa? Dia memabukkan. Jadi bila mabuk, hukumnya haram lah. Jadi sekarang kita dah tahu illah pengharaman arak tu mabuk. Sekarang kita jumpa satu minuman, namanya bukan arak, namanya bukan arak. Orang tak panggil dia arak, orang panggil dia ketum. Orang panggil dia ketum, orang tak panggil arak. Tapi ada tak sifat mabuk tadi? Ada tak ilah tadi? Ada. Ini kita kata qiyas. Kita qiyaskan ketum tadi kepada arak kerana persamaan sifat ilah tadi, mabuk dan mabuk. Okey, hukumnya pun sama, iaitu hukumnya haram. Ini qiyas. Ini qiyas. Okey. Imam Abu Zahra, Imam Abu Zahra dalam kitab beliau Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah telah dinaskan, berkata apa? Telah dinaskan dalam kitab Al-Um, di mana Imam Syafi'i telah menyebut bahawa ilmu mempunyai pelbagai peringkat. Al-Um ni kitab karangan Imam Syafi'i, Al-Um. Tapi dalam kitab Al-Um tu ada juga penambahan-penambahan
daripada anak murid dia Al-Muzani. Tambah-tambah riwayat Al-Muzani itu masuk dalam kitab tu juga. Imam Syafi'i ada kitab dia Al-Um. Imam Syafi'i sebut apa? Dia kata ilmu ini ada pelbagai peringkat. Pertama apa? Kitab dan sunnah. Apabila sabit kitab dan sunnah, maknanya Imam Syafi'i dia letakkan Quran dan sunnah ni satu level yang sama dari sudut autoriti hukum. Dari segi autoriti hukum dia level yang sama. Tapi dari sudut apa kita kata dia punya nilai, dari segi nilainya Quran lebih tinggi lah berbanding sunnah. Quran tu lafaz dan maknanya daripada Allah Ta'ala, sedangkan sunnah lafaznya daripada Nabi, maknanya saja daripada wahyu Allah. Lafaz Nabi buat sendiri, tapi maknanya datang daripada Allah. Dia bentuk wahyu juga. Sebab Quran kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu bercakap dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Maka Nabi bercakap tu, semua benda-benda yang Nabi cakap tu wahyu. Ada tak yang Nabi cakapnya bukan wahyu? Ada juga. Ada juga yang Nabi cakap bukan wahyu. Contoh, yang Nabi cakap biasa-biasa, berbual, bersembang-sembang kan. Okey. Maknanya benda-benda yang bukan wahyu, yang tak ada hukum. Dan benda tu bukannya syariat yang wajib ikut. Mungkin benda berdasarkan pengalaman yang Nabi cakap. Macam kisah, saya ingat pernah cerita dengan tuan-tuan, kisah sahabat yang datang tanya Nabi, atau Nabi tengok sahabat mereka membuat pendebungaan pohon taman. Pendebungaan pohon taman. Pohon taman ni bila dia berbunga, dia tak boleh biarkan macam tu, nak bagi dia berbuah. Maka bunga jantan tu kena ditempuk dengan pada bunga betina. Kena campur tangan manusia. Ambil bunga jantan tu kan, letak, ditepuk-tepuk dekat bunga betina. Barulah dia akan menjadi buah. Dia berputik. Baru dia berputik. Kalau tidak, dia takkan berputik. Kalau nak tunggu serangga je tak cukup, tak akan menjadi sangat. Jadi bila Nabi tengok sahabat-sahabat buat begitu, Nabi di Madinah, maka Nabi kata apa? Kan lebih elok kamu biarkan je. Kan? Kamu biarkan je. Nabi sebut itu kan. Jadi sahabat pun biarkan, tak buat yang macam mana mereka biasa buat. Jadi tahun tu buah tamar tak berapa menjadi. Pergi jumpa Nabi balik, wahai Rasulullah, Tuan yang kata tahun ni tak berapa menjadilah tamar kami. Sebab Tuan kata jangan buat pendebungaan macam tu. Kami pun ikutlah. Jadi tamar tak berapa menjadi. Maka Nabi kata apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi kata kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Kan? Nabi kata apa? Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi barangkali yang Nabi sebut tu hanyalah dengan sebab pandangan baginda saja. Sebab Nabi bukan background dia orang pertanian, bukan. Nabi background dia adalah businessman dan juga bidang penternakan. Kalau pasal kambing Nabi tahulah, sebab Nabi pernah gembala kambing. Kalau tanya pasal selok belok bisnes, Nabi tahu sebab Nabi terlibat dalam bisnes. Ikut bapa saudara dia berniaga ke Syam, dan juga pernah meniagakan barang dagangan milik Sayyidatina Khadijah. Kan? Jadi kalau tanya pasal bisnes, selok belok bisnes, okey, Nabi dah tepat orangnya. Tapi buat pertanian ni Nabi tak ada pengalaman tanam, bercucuk tanam. Jadi ialah silap lah kan. Boleh jadi Nabi bagi pandangan tu hanya dengan sebab pengetahuan dia sebagai manusia. Sebab biasanya pokok ni tak dibiarkan lah. Biarkanlah dia proses pendubungan tu berlaku secara semula jadi. Tak payahlah nak buat-buat kan. Tapi ternyata pokok tamar ni lain, dia special sikit. Dia perlu
dilakukan oleh tindakan manusia. Jadi sunnah tu kan, dia ada yang bersifat hukum dan ada yang bukan bersifat hukum. Kemudian disebut lagi dalam kitab Al-Um ni ijma' yang tiada padanya dalam kitab dan sunnah. Ijma' yang kita sebut tadi. Kemudian kenyataan sebahagian sahabat. Ini kita namakan qaul sahabi. Maknanya fatwa-fatwa sahabat. Fatwa sahabat. Apa-apa yang fatwa yang sahabat keluarkan, pandangan sahabat. Ini juga diiktiraf oleh Imam Syafi'i. Kemudian khilaf sahabat Nabi SAW pada demikian itu. Yang ini kalau ada khilaf di kalangan sahabat, ada kaul, ada lebih daripada satu kaul. Sebab di kalangan sahabat pun ada ulama-ulama dia. Walaupun sahabat, tuan-tuan tahu Nabi bila wafat, meninggal dunia, Nabi meninggalkan lebih kurang 116,000 orang sahabat. 116,000 orang sahabat, lebih kurang. Ada kata 114,000. 114,000 orang sahabat Nabi tinggalkan. Maknanya ramai lah tu. Tapi di kalangan 114,000 ni bukannya semua ulama, bukan. Okey, sebab sahabat ni pun ada level-level dia. Ada yang as-sabiqunal awwalun. Ni orang yang terdahulu masuk Islam, yang awal. Yang Quran sebut as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu daripada kalangan muhajirin dan ansar. Mereka ni ada kelebihan dia. Zaman Sayyidina Umar dapat pencen pun lebih sikit pada orang lain. Zaman Sayyidina Umar dapat pencen. As-sabiqun awwalun dapat pencen. Mereka dapat pencen bulan-bulan. Tapi tak sama pencen orang lain. Siapa lagi ada kelebihan? Ahli Badar. Ahli Badar ni pun ada kelebihan dia. Kan? Jadi tak sama level-level antara maknanya sahabat-sahabat ni. Dan ada sahabat-sahabat yang ulama. Yang mana mereka ni dilarang untuk keluar berjihad, tak boleh berjihad. Dilarang. Zaman sahabat mereka tak dibenarkan untuk berjihad. Bukan mereka tak nak pergi berjihad, mereka nak, tapi dilarang oleh khalifah sebab mereka ni ilmuwan, ulama. Jadi tak dibenarkan mereka ni pergi berjihad. Mereka kena duduk di pusat pentadbiran untuk mengajar, untuk memberi fatwa. Seperti apa? Seperti Sayyidina Ali, seperti Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Ni mereka ni ulama di kalangan sahabat, kan? Jadi kalau ada khilaf di kalangan mereka ni pun, pandangan-pandangan mereka tu akan dinilai oleh Imam Syafi'i. Kemudian yang kelima, qiyas. Begitu sebutlah, kan? Jadi Imam Syafi'i tidak mengambil pendapat sahabat pada kebanyakannya kerana ia adalah ijtihad yang boleh jadi betul atau silap. Okey, beliau okey, jadi pandangan sahabat ni bukan kerap diambil oleh Imam Syafi'i. Tidak kerap juga. Kadang-kadang diambil untuk menyokong ijtihad dia. Kenapa ditolak pandangan sahabat ni? Sebab apa? Dia kata pandangan sahabat ni juga ijtihad mereka. Boleh jadi mereka silap, boleh jadi mereka betul. Boleh jadi mereka silap, boleh jadi mereka betul. Kan? Okey. Ini metod ulama mazhab, dan kadang-kadang mereka ada asas juga. Contoh macam Imam Abu Hanifah. Kan, Imam Abu Hanifah dia ada satu metod bagi dia, kan? Dia tidak akan terima mana-mana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Kan? Okey. Kalau hadis tu bercanggah dengan logik akal, logik hukum, dan syaratnya hadis tu hadis ahad, hadis yang lemah. Maksudnya pada dia lemahlah hadis ahad tu, sebab perawinya hanya seorang perawi saja. Begitu juga Imam Syafi'i, beliau mengamalkan dengan istihsan yang dipegang oleh mazhab Hanafi dan Maliki.
Sebaliknya dengan tegas beliau berkata, siapa yang beristihsan sebenarnya ia telah membuat syariat. Apakah istihsan ni? Istihsan ni maknanya membuat hukum berdasarkan apa kita kata, dia satu bentuk kias juga sebenarnya, tapi bukan kias yang yang nyata macam yang biasa-biasa kita buat kias tu kan. Jadi istihsan ni maknanya menganggap sesuatu benda tu elok dan baik, tapi ada kaedah dia. Dia bukan guna akal. Kalau kita kata istihsan ni guna akal, habis semua benda kita akan anggap kata baik, itu sebagai hukum. Jadi benda yang tak baik kita akan tolak lah, benda baik kita akan terima lah. Kalau kita kata jihad tak boleh sebab apa? Menyebabkan kematian, banyak orang mati, jadi kita kata jihad ni tak boleh, menggunakan kaedah istihsan. Salah, itu bukan istihsan. Itu bukan istihsan yang diguna pakai dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Begitu juga beliau menolak masalah mursalah kerana beliau tidak menerima berhujah. Beliau tidak menerima berhujah dengan amalan penduduk Madinah. Dia tolak masalah mursalah. Imam Syafi'i tolak masalah mursalah ni diguna pakai dalam mazhab Maliki, dia tak guna juga. Masalah mursalah ni maknanya menganggap menilai hukum itu berdasarkan keperluan dan kemaslahatan benda tersebut. Ada maslahat boleh tak buat? Kan? Contoh kita kata, contohlah kita ambil, kita kata vaksin untuk mencegah COVID. Okey, kalau kita berhujah hari ini, kebanyakan hujahnya adalah maslahat lah. Kerana maslahat lah dia diharuskan. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dia tak terima lah maslahat itu sebagai satu sumber hukum, tak. Tapi apakah bermaksudnya dalam mazhab Syafi'i vaksin tu haram? Tak. Mazhab Syafi'i qiyas tu luas. Mazhab Syafi'i qiyas tu luas. Walaupun dia tak membolehkan dengan kaedah maslahat tadi, dia akan guna kaedah qiyas. Dia akan qiyas ikut mana? Dia akan qiyas dengan ubat lah. Ubat, apa hukum mengambil ubat mengikut syarak? Harus untuk kesembuhan. Qiyas. Jadi vaksin apa? Dia untuk apa? Kesembuhan tak? Ya, harus. Senang je. Ikut kaedah ni tak boleh, ikut mazhab kawan ni tak boleh, ikut mazhab kita boleh, tapi cara je berbeza. Hukum tetap dapat sama. Awak guna maslahat, kita tak pakai maslahat. Sebab betul lah, kalau nak bandingkan dengan maslahat dengan kias lagi kuat kan? Sebab kias tu ada sumber dia. Maksudnya kias ni lagi kuat sebab dia ada induk dia mesti daripada Quran atau Sunnah. Dia mesti, induk dia mesti Quran dan Sunnah. Ada tak hadis Nabi suruh berubat? Betul, ada hadis. Tujuan berubat apa? Untuk kesembuhan. Sekarang vaksin ni untuk apa? Tujuannya apa? Untuk kesembuhan. Dia ubat untuk kesembuhan. Okey, harus. Dah. Lagi kuat berbanding guna maslahat. Kalau maslahat maslahat ni kita ikut logik akal kita lah, data lah. Maslahat ni biasanya evidence based, data. Kita bawa data, vaksin ni apa, dia bagus, vaksin ni dia begini, dia boleh ni kan. Semua data-data lah. Kita akan bawa data sokongan. Okey. Jadi maslahat ni banyak berdasarkan kepada data. Tapi hari ni kan, kita ni banyak rojak lah, campur sebenarnya. Dalam fatwa hari ni kita dah tak fokus satu mazhab. Walaupun dalam setengah-setengah perkara dalam ibadat kita masih jaga satu mazhab, tapi dalam muamalat, tuan-tuan kalau pergi bank punya mazhab dah cacah berba dah. Sampai dah tak ada mazhab dah dalam bank ni. Kalau orang yang duduk dalam bank, kalau tahulah kan, dalam sistem kewangan Islam ni dah tak ada mazhab dah. Dia dah cacah berba dah. Bahkan dia dah bertindak antara mazhab dengan mazhab. Bahkan dia dah ada pula yang baru punya pula, ijtihad baru, yang tak ada dalam kitab. Dalam kitab tak jumpa, dalam kitab fiqh tak ada. Ini ijtihad ulama semasa. Ulama semasa yang berijtihad kata benda ni okey, boleh. Boleh
guna pakai. Apa kaedah-kaedah ni? Itu keluasan, kan? Sebab semua tu berdasarkan keperluan, kan? Kalau kita nak pegang Syafi'i saja dalam bab muamalat contohnya, kan? Muamalat ni kita pegang Syafi'i, ataupun semua benda kita pegang Syafi'i, susah juga kita. Susah juga kita kalau kita pegang Syafi'i saja semua, susah juga. Jadi kita kena ambil juga pandangan-pandangan mazhab lain untuk kita guna pakai untuk sesuaikan dengan keperluan kita. Tapi ada yang induk. Contoh dalam bab ibadat ni, kita jagalah mazhab Syafi'i tu, sebab tujuannya untuk mengawal. Begitu juga dalam bab nikah kahwin. Kenapa kita ikut mazhab Syafi'i? Supaya kita boleh mengawal. Kita boleh kawal. Kita tak nak nanti kalau kita kata ikut mazhab mana semua sama je, nanti kahwin ikut mazhab Syafi'i, bercerai ikut Hanafi, kan? Rujuk ikut Maliki, kan dah celaru. Jadi kita tak nak mengelakkan kecelaruan begitu, pakai satu mazhab. Satu mazhab maknanya pihak penguasa buat garis panduan. Ini mazhab yang kamu nak ikut, ini saja. Ini peraturan kita dalam mazhab kita, kan? Okey, jadi jangan mudah-mudah kita ambil orang kata apa, ini mazhab zaman Nabi, mana ada mazhab zaman Nabi, hadis je. Zaman Nabi mana satu? Kita nak ikut mazhab Syafi'i ke kita nak ikut hadis Nabi? Ditanya kita, kan? Hadis lah. Mazhab ni apa? Imam Syafi'i dengan Nabi mana lagi tinggi? Kita buat Nabi lah. Waktu apa nak ikut mazhab? Ikut Nabi. Bunyi je macam tu, kita pun goyang, kan? Tak juga, kan? Habis selama ni kita buat ni ikut apa? Sebab tu kita kena belajar sunnah, dia kata, kan? Kita kena belajar ikut sunnah. Jadi kadang-kadang istilah tu mengelirukan orang. Jadi apakah dalam mazhab yang kita ikut ni tak ada sunnah? Istilah tu sendiri pun istilah nak mengelirukan orang. Mengelirukan orang awam, orang biasa-biasa ni, kan? Kita dah faham mazhab tu ambil pada sunnah juga. Mazhab tu adalah kefahaman ulama, kefahaman dia kepada nas. Kenapa ada kefahaman dia? Sebab kita tak faham. Kalau kita jangan ingat, satu masalah fiqah itu hanya ada satu hadis saja. Dalam satu masalah fiqah kadang-kadang ada banyak hadis. Kadang-kadang dalam satu isu je ada dekat 30 hadis. 30 hadis ada satu perkara. Jadi kalau kita nak ambil, kita ada kemampuan ke? Adakah kita punya kemampuan untuk menilai semua hadis ni? Dan mana satu hadis kita nak pegang? Kita tak ada kemampuan. Jadi kita kena rujuk kepada imam mujtahid, sebab mereka ada kemampuan untuk menilai hadis ni dan meletakkan pada kedudukannya, dan kita pun amalkan berdasarkan kefahaman imam-imam ni. Itulah asasnya. Okey, kita berhenti sebentar untuk azan, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita sambung sikit lagi, tuan. Dan Imam Syafi'i juga menolak amalan penduduk Madinah. Hujahan amalan penduduk Madinah ini adalah metod yang popular dalam mazhab Maliki. Imam Malik ada satu sumber hukum, iaitu amalan penduduk Madinah. Kenapa amalan penduduk Madinah jadi hujah pada Imam Malik? Sebab Imam Malik kata apa? Madinah ni tempat Islam berkembang. Nabi hijrah, Nabi duduk di Madinah 13 tahun, 10 tahun sampai Nabi wafat. Kan? Maknanya banyak wahyu tentang hukum hakam turunnya di Madinah. Jadi di Madinah tu Nabi praktiskan hukum secara terbuka, tak ada sembunyi-sembunyi dah. Dan sahabat pun duduk di Madinah, mereka terima dakwah Islam daripada Nabi. Sahabat mengamalkan, kemudian menyampaikan kepada tabi'in, kemudian tabi'in sampaikan kepada tabi'in, iaitu generasi Imam Malik. Jadi seolah-olah Madinah ini ibarat apa? Riwayat macam hadis yang diriwayatkan secara sabdaan Nabi. Maka amalan penduduk Madinah tu seolah-olah meriwayatkan amalan-amalan yang ada di zaman Nabi itu. Macam mana dibuat zaman Nabi, sampailah ke zaman dia, benda tu ada. Maka tu dia kata amalan penduduk Madinah. Antara amalan yang ditolak oleh Imam Malik berdasarkan hadis adalah khiyar majlis. Apa khiyar majlis ni? Khiyar majlis ni mana option. Option dalam akad jual beli. Khiyar khiyar majlis. Maksudnya kita dah beli, katalah beli air mineral ni kan. Kita dah pergi kat kaunter, kita bawa air mineral ni, kita tengok harga RM1. Kita pun bagi kat apa? Dekat cashier lah, bagi RM1, kita pun ambil. Tak keluar kedai ni, baru 2 langkah kita pergi kan, kita pun berubah hati pula. RM1 daripada aku beli air ni, air kosong je, baik aku beli air ada gula sikit kan, ada air manis ke kan, RM1 kan. Tengok ada air manis itu tulis RM1 20 contoh kan. Kita pun kata pergi kat kaunter balik, cik saya tak jadilah beli, saya nak tolak balik lah. Ni khiyar majlis. Dalam hadis membenarkan khiyar majlis ni boleh, tapi Imam Malik tolak hadis ni. Dia kata khiyar majlis ni tak ada dalam amalan penduduk Madinah. Jadi kalau hadis ahad dia tolak tu hadis ahad, perawinya tunggal. Hadis ahad perawinya tunggal, seorang perawi di kalangan sahabat. Jadi ditolak hadis tu
Sebab apa? Amalan penduduk Madinah ni lagi kuat. Sebab pada dia, amalan penduduk Madinah ni seolah-olah riwayat orang beramai-ramai secara turun-temurun daripada zaman Nabi, sahabat sampai ke zaman dia, zaman tabi'in. Okay? Jadi ini riwayat beramai-ramai seolah-olah macam tu lah. Jadi kami duk buat malah dekat Madinah ni, kami duk berniaga jual beli kat Madinah ni, kami tak pernah ada yang khiyar majlis ni. Kalau orang dah beli, kira muktamad, balik terus. Tak ada lagi patah balik datang, bang, saya tak jadi belilah, saya nak duit saya balik, boleh tak? Kalau ikut hadis Nabi boleh. Ni kita panggil option lah. Option, maksudnya kita nak teruskan akad ke ataupun kita nak cancel. Jadi Imam Malik, ini berdasarkan amalan penduduk Madinah. Imam Syafi'i, dia tolak yang benda ni, walaupun dia ni apa, anak murid kepada Imam Malik, anak murid. Lama Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik 9 tahun. 9 tahun berguru dengan Imam Malik. Kalau hari ini kita kata berguru dengan satu orang guru 9 tahun, ini dah masuk level PhD, tuan-tuan. PhD, mana degree 4 tahun, master 2 tahun, PhD 3 tahun. Graduate on time lah, kan? 3 tahun PhD, mana 9 tahun. Mana kalau duduk dengan satu orang untuk guru tu 9 tahun. Dulu ada satu universiti kat Yaman, Jamiah Iman. Nama dia Jamiah Iman. Kalau masuk daftar universiti tu, hanya graduate setelah 9 tahun. Tapi keluar daripada universiti tu, kira memang untuk guru tu lah. 9 tahun belajar kat universiti tu, lepas 9 tahun, kira dah macam PhD lah. Itu kan. Jadi Imam Syafi'i 9 tahun belajar tu. Tapi walaupun macam tu, tapi sebab dunia akademik dia tak kira macam tu. Akademik ni dia hujah, dia akademik, dia tidak macam kita kata membuta tuli, ambil ikut tok guru. Oh ni tok guru kami, ini tok guru aku tak mungkin buat silap. Ini tok guru alim ni. Kan? Sedangkan Imam betul, Imam Malik memang seorang ulama besar yang cukup dahsyat. Sampai orang kata la yufti ahadun bil Madinah wa Malikun fihi. Tak ada siapa pun yang boleh berfatwa di Madinah sedang Imam Malik masih ada di situ. Imam Malik tak pernah keluar pergi mana-mana. Dia tak pernah pergi belajar, kata pergi Mekah ke, duduk dengan ulama kat Mekah ke, tak ada. Dia Madinah saja. Sebab Madinah tu pun dah banyak ilmu dah. Sahabat semua meninggal kat situ, yang alim ulama sahabat ni. Guru-guru dia semua di Madinah. Dia tak pernah keluar, hanya pergi haji saja dia keluar daripada Madinah. Jadi itu Imam Malik. Imam Syafi'i berguru 9 tahun. Tapi lepas dia berguru dengan tok guru tu, dia tak ambil sepenuhnya kaedah Imam Malik. Dia berhujah dan dia menolak ijtihad Imam Malik tadi. Ini pun betul kita kata. Tapi dia beradab lah. Adab bukan makna dia tibai je. Adab tu kan, adab tu tetap dijaga. Maksudnya mana kritikan tu kritikan yang bersifat akademik. Saya menolak pandangan ini sebab apa? Saya berpandangan begini. Jadi adab tu yang benda yang paling penting lah. Okay? Jadi itu dia tuan-tuan, sumber hukum dalam mazhab Syafi'i kan? Nanti kita akan lanjutkan lagi perbahasan kita dalam fiqh mazhab Syafi'i ini kan, bagaimana berlaku perkembangan dalam fiqh mazhab Syafi'i ini, bagaimana mazhab ataupun ketika Imam Syafi'i di Mekah, kemudian beliau ke Baghdad dan seterusnya di Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita kongsikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itu dari diri saya lemah, mohon ampun dan maaf. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri inna al-insana lafi khusr. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum.